Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita, dan cerita-cerita kali ini Abang tak tahu kenapa Abang rasa seronok sangat bila Abang dapatkan email baca semula pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita semua satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Izzati, berlaku pada tahun 2021 dekat Batang Kali. Sebenarnya Izzati masih lagi bersekolah menengah, dan kisah kali ini adalah menceritakan tentang salah satu kejadian pelik yang berlaku dekat sekolah dia. Dia berharap sangat untuk Abang ceritakan kisah ni sebab dia kata ayah dia selalu tengok cerita-cerita Abang. Walaupun Abang rasa lebih kurang je umur ayah dia dengan Abang ni lebih kurang. Sebab Izzati ni sekarang masih lagi di tingkatan 2. Kalau Abang berkahwin ada anak, rasanya lebih kurang umur tu. Dan email yang dihantarkan kepada Abang digunakan nama Pak Cik. Kena sedar diri Abang ni, bukan Abang, Pak Cik. Okey, ceritanya dia kata dia bersekolah dekat satu sekolah dekat Batang Kali. Tak pernah pun berlaku peristiwa-peristiwa pelik waktu dia bersekolah dekat situ, kecuali yang satu ni yang nak diceritakan ni. Pada satu hari dia datang sekolah, dia sekolah petang, lebih kurang pukul 2 petang dia sampailah dekat kawasan sekolah. Dan pada waktu dia sampai tu, dia nampak ada 4 orang pakcik yang lebih kurang umur 40-an ke 50-an. Jadi dia bertegurlah dengan pakcik-pakcik ni, tanya sebenarnya pakcik ni siapa. Sebabnya Izzati ni jenis yang ringan mulut. Pakcik ni beritahu yang dia ni adalah tukang-tukang membetulkan bangunan, dipanggil oleh pihak sekolah untuk membetulkan beberapa bahagian sekolah, beberapa bahagian bilik-bilik darjah untuk dibetulkan, dicantikkan semula atas permintaan pihak sekolah. Jadi bila dengar penjelasan macam tu, fahamlah Izzati yang mereka semua tu datang untuk membuat kerja. Jadi tanpa berlengah, Izzati pun masuklah dekat dalam kelas. Dekat dalam kelas tu dia belajar macam biasa. Waktu rehat sebenarnya dia kata pengawas akan pergi rehat dulu, dan selepas 10 minit pelajar biasa akan menyusul pengawas tu untuk pergi berehat. Ceritanya bermula pada waktu rehat inilah. 5 minit sebelum pelajar-pelajar lain pergi rehat, pengawas akan pergi rehat dulu. Selepas 5 minit ke 10 minit barulah pelajar biasa pergi rehat. Sewaktu Izzati keluar daripada bilik kelas untuk pergi ke kawasan kantin, tiba-tiba dia nampak beberapa orang pengawas tengah berkumpul-kumpul, terutama pengawas-pengawas perempuan. Jadi rasa ingin tahu, Izzati pun pergilah mendekati pelajar-pelajar pengawas ni. Dalam kalangan tu ada seorang pelajar pengawas yang sedang menangis, namanya Ulfa. Izzati memang kenal betul dengan Ulfa sebab dia berkawan dengan Ulfa sejak daripada tingkatan 1. Jadi dia tanyalah sebenarnya kenapa Ulfa menangis. Ulfa beritahu, kawan-kawan dia pun beritahu, Ulfa ternampak sesuatu yang pelik. Jadi Izzati tanya apa yang dikatakan dengan sesuatu yang pelik tu. Ulfa pun cerita, waktu dia tengah pergi berehat dan waktu dia tengah makan, tiba-tiba dia rasa dia nak balik ke kelas dia. Pada waktu tu, kelas dia sudah pun kosong. Budak-budak yang ada dalam kelas tu sudah pun pergi ke kawasan kantin untuk berehat. Ulfa berjalan sorang-sorang ke kelas dengan tujuan untuk ambil barang. Tiba-tiba Ulfa nampak salah seorang daripada pakcik pembetul bangunan yang Izzati jumpa sebelum datang kelas tadi kan. Dia jumpa salah seorang daripada pakcik tu. Waktu tu Ulfa dia ingat dia seorang. Rupanya dekat belakang Ulfa ada beberapa orang lagi kawan-kawan dia yang mengekori Ulfa. Tapi bukan sengaja nak mengekori. Memang kelas mereka pun dekat-dekat kawasan yang sama. Jadi diorang ni semua nampak apa yang Ulfa buat. Ulfa dilihat masuk ke dalam kelas dan berborak dengan seseorang. Tapi bila kawan-kawan lain yang mengekori Ulfa tu tengok apa yang Ulfa buat, agak pelik sebab Ulfa berborak dengan seseorang
Tapi seseorang tu tak ada. Jadi kawan-kawan yang lain ni tanya, Ulfa buat apa tu? Kau berborak dengan siapa? Jadi Ulfa pun pandanglah ke arah kawan-kawan dia. Ni aku tengah berborak dengan pakcik yang betulkan bangunan. Aku kesian tengok dia. Ingatkan aku nak belikan dia air. Jadi bila dah habis je Ulfa terangkan, dia pun berpaling ke arah pakcik tu. Yang katanya pakcik tu memang betul-betul ada dekat depan dia. Tapi lepas dia berpaling ke arah katanya tempat pakcik tu, tiba-tiba Ulfa menjerit dan Ulfa berlari ke arah kawan-kawan dia. Jadi Ulfa terus menangis. Kawan-kawan dia pun bawalah Ulfa ke kawasan tempat lain yang dekat dengan kawasan kantin. Jadi dekat situlah Ulfa cerita sebenarnya dia nampak ada seorang pakcik dalam kelas. Tapi bila kawan-kawan dia tegur siapa yang Ulfa berborak dengannya, dengan siapa Ulfa berborak, barulah Ulfa perasan yang dia berborak dengan seseorang yang orang lain tak nampak. Tapi lepas dia pandang, dia kalih semula ke tempat pakcik tu dah tak ada. Jadi dengan kata lain, Ulfa nampak benda tu tapi pada waktu siang, lebih kurang pukul 3 macam tu. Itu yang buat Ulfa menangis-nangis. Jadi bila Izzati dengar cerita Ulfa, dia rasa seram juga. Sebab pada dia, mana mungkin benda-benda ni muncul di waktu siang. Selalunya mereka akan muncul nak waktu maghrib sampailah ke tengah malam. Tak pernah pula muncul siang-siang. Jadi nak jadikan cerita, hari tu berjalan macam biasa. Pada petang tu, sewaktu pukul 6.30 ke pukul 7, Izzati cari-cari juga dengan 4 orang pakcik yang mula-mula datang tadi, yang nak membetul-betulkan bangunan tadi. Tapi dia tak nampak pun kelibat pakcik-pakcik itu. Jadi diorang pun baliklah ke rumah. Besok paginya, Izzati datang ke sekolah. Waktu diorang tengah belajar, tiba-tiba diorang semua dengar ada satu ketukan yang sangat kuat datangnya daripada blok sebelah. Blok yang berhadapan dengan kelas Izzati. Jadi pada waktu tu, Izzati dengan kawan-kawan dia berserta dengan cikgu-cikgu, bukan kelas dia je, kelas-kelas yang lain, semua keluar daripada sekolah, daripada kelas masing-masing nak tengok mana datangnya bunyi ketukan tu. Rupanya bunyi ketukan tu datang daripada satu bilik elektrik yang terletak di blok sebelah, dan bilik elektrik tu terletak di paling hujung sekali. Jadi yang peliknya adalah bilik tu memang bilik elektrik yang dah lama terkunci. Mangga dia pun dah berkarat, dengan dia punya rantai pun dah berkarat. Yang mereka nampak tu, bunyi tu datang daripada ketukan yang dibuat oleh cikgu. Ada beberapa orang cikgu cuba ketuk pintu untuk buka pintu bilik elektrik tu. Jadi diorang semua macam pelik, kenapa nak kena buka pintu elektrik tu? Tapi ketuk punya ketuk. Ada beberapa orang cikgu lah, dia kata ada seorang cikgu tu memang sadar lah, ketuk-ketuk tapi tak nak terbuka pintu tu. Mangga tu betul-betul ketat. Jadi ada beberapa orang cikgu lain panjat ke atas bumbung, sebab bilik tu terletak dekat tingkat yang paling tinggi. Jadi memang atasnya adalah bumbung. Beberapa cikgu lain ni naik ke atas bumbung dan masuk ke dalam bilik tu melalui bumbung. Dan selepas diorang masuk melalui bumbung, dan pintu dipecahkan daripada dalam bilik, daripada dalam bilik tu. Dan selepas pintu tu dipecahkan, keluarlah beberapa orang yang sangat pelik, dia kata. Rupanya 4 orang pakcik yang datang semalam semuanya terkunci dekat dalam bilik tu. Jadi yang menjadi persoalannya adalah, kata Izzati, siapa yang Ulfa nampak? Yang kedua, macam mana pakcik-pakcik tu boleh terkunci dekat dalam bilik elektrik, sedangkan bilik elektrik tu tak ada tanda-tanda macam mana mereka semua boleh masuk dalam bilik tu. Tak ada tanda-tanda seperti dibuka, dipecahkan. Tapi keempat-empat pakcik tu terkunci dalam bilik tu. Dan benda ni masih lagi menjadi misteri sampai sekarang. Sempat juga Izzati bertanya dengan cikgu-cikgu, macam mana pakcik-pakcik tu boleh tersesat dekat dalam tu, terkunci dekat dalam tu. Cikgu-cikgu tu pun kata, saya pun tak tahu. Pakcik-pakcik tu pun sendiri tak tahu. Diorang kata kejadian tu berlaku waktu diorang semua nak berehat. Bukan nak balik, nak berehat. Dan tiba-tiba mereka semua tak sedarkan diri, dan bila sedar-sedar besok paginya mereka semua ada dekat dalam bilik yang terkunci, iaitu bilik elektrik di tingkat 3. Diorang pun tak tahu. Jadi dengan kata lain, yang Ulfa nampak adalah seseorang daripada alam sebelah, kerana pakcik-pakcik tu terkunci sewaktu Ulfa nampak tu memang pakcik-pakcik tu semua dah terkunci dekat dalam bilik tu. Jadi ini adalah cerita daripada Izzati berlaku dekat satu sekolah di Batang Kali.
Cerita yang kedua ni adalah cerita yang berlaku pada tahun 1979. Dihantarkan oleh seseorang yang bernama Zarina, bukan nama sebenar. Berlaku dekat satu daerah di negeri Johor, tapi abang tak boleh nak bagi tahu nama secara tepat kerana ia berkaitan dengan orang yang masih lagi ada keturunan, masih lagi hidup sampai sekarang. Ceritanya pada waktu tu, pada tahun 1979, dah ada hospital di daerah itu. Kita namakan daerah tu sebab abang pun nak nak letakkan nama daerah ni bersalah juga, tapi daerah yang paling senang abang nak ingat Tangkak lah. Di antara Johor, ada Muar, ada Batu Pahat, abang letak Tangkak lah yang paling senang sekali. Sebab Tangkak pun ada hospital kan. Jadi ini bayangannya, ini dia punya kata ganti dia, nama gantinya aja Tangkak ni. Okay, ceritanya kita baru nak mula ni. Okey, dekat Tangkak pada waktu tu baru dibina hospital 1979. Jadi disebabkan hospital tu baru bina, banyaklah orang-orang yang datang ke situ untuk dapatkan rawatan, dan hospital tu juga telah dibangunkan satu bilik yang dinamakan bilik bersalin. Jadi kebanyakan daripada orang-orang sekitar memang digalakkan untuk bersalin di dalam hospital tu. Tak payahlah beranak dekat luar, beranak dekat rumah, bahaya. Jadi kalau beranak dekat hospital, bersalin dekat hospital, kita ada kelengkapan. Cuma yang menjadi masalahnya adalah pada waktu itu belum ada lagi doktor atau nurse yang betul-betul pakar dalam menyambut bayi. Untuk menjadikan hospital ni lebih berguna, pihak hospital telah menempah ataupun menyewa bidan-bidan kampung. Ada beberapa orang bidan kampung yang ditugaskan untuk menyambut kelahiran dekat hospital Tangkak tu. Ini bukan kat Tangkak tau kejadian ni, tapi abang letak Tangkak sebagai satu, ialah menggantikan, senang sikit nak sebut, nak ingat kan. Jadi ada beberapa bidan telah ditugaskan untuk bertugas dekat hospital tu menyambut kelahiran bayi. Pada waktu tu, Mak Zarina sedang mengandungkan Zarina dan memang sangat-sangat nak bersalin. Pada awalnya, semua orang yang bersalin dekat hospital tu datang dengan rela hati. Tapi dari satu kejadian ke satu kejadian pelik berlaku, iaitu kebanyakan daripada ibu yang datang untuk melahirkan anak di hospital tu semuanya meninggal dunia. Dan anak yang dilahirkan semuanya meninggal dunia juga. Dengan kata lain, berita ni semakin hari semakin tersebar. Kebanyakan orang daripada kawasan sekitar, kawasan itu, tak berani nak bersalin dekat hospital. Mereka takut kalau mereka bersalin dekat hospital, mereka meninggal, anak pun meninggal. Tapi bukan semuanya yang meninggal. Ada beberapa orang aja yang meninggal. Jadi pihak hospital pun buatlah siasatan. Berdasarkan siasatan daripada pihak hospital, kebanyakan ibu-ibu yang meninggal dan juga anak-anak yang meninggal adalah hasil daripada disambut oleh seorang bidan yang bernama Makcik Zainab. Sejak daripada Makcik Zainab bertugas sebagai salah seorang bidan dekat kawasan hospital tu, setiap kali dia sambut kelahiran bayi, bayi meninggal, emak meninggal. Ada kalanya emak tak meninggal, tapi emak banyak kehilangan darah. Cerita ni memang betul-betul tersebar dekat kawasan tu. Jadi semua orang dah takut dengan hospital. Pada waktu tu Mak Zarina pun takut nak beranak dekat hospital. Takut kalau dia punya nyawa melayang. Jadi disebabkan tu dah tak ramai orang nak beranak, nak bersalin dekat kawasan hospital tu. Semua orang takut. Disebabkan tu pihak hospital buat siasatan lebih lanjut. Yang menjadi kepelikannya ialah kesemua bidan yang bertugas untuk menyambut bayi, mereka semua akan benarkan nurse atau doktor masuk dekat dalam dewan bersalin. Tak kisahlah nak tengok bidan tu sambut bayi macam mana. Semua bidan-bidan benarkan. Tapi hanya Makcik Zainab sahaja yang tak benarkan nurse atau doktor tengok macam mana dia sambut kelahiran. Sebab itulah pihak hospital syak, ini mesti ada kaitan dengan Makcik Zainab. Setiap kali ada orang meninggal atau baby meninggal, Makcik Zainab akan cakap ini semua takdir Allah Ta'ala. Dah memang dia ditakdirkan untuk pergi dulu dalam usia muda. Boleh dibagi alasan macam tu. Tapi tetap juga pihak hospital rasa macam ragu-ragu dengan cerita Makcik Zainab. Dan pada satu hari, heboh satu kawasan tu. Abang letak Tangkak tadi tak pasal-pasal Tangkak kena fitnah. Jadi abang kata satu hari satu tempat tu heboh dengan cerita Makcik Zainab telah diberhentikan menjadi bidan di hospital. Ditambah pula dengan cerita Makcik Zainab sebenarnya ahli sihir.
mengamalkan sihir untuk menguatkan ilmu dia. Dan lebih teruk lagi, kebanyakan ibu yang meninggal dan bayi yang meninggal telah dibunuh secara sengaja oleh Makcik Zainab. Diorang semua, Mak Zarina ni dan beberapa orang kampung rasa macam tak puas hati. Adakah cerita ini cerita betul ataupun cerita yang direka-reka untuk pihak hospital mudah memecat Makcik Zainab daripada menjadi bidan. Jadi untuk mengelakkan daripada fitnah, mak kepada Zarina pergi cari beberapa orang nurse yang duduk dalam kampung yang sama yang bertugas dekat hospital tu. Jadi diorang pun tanyalah dengan nurse tu sebenarnya apa yang berlaku. Nurse tu cakap memang apa yang mereka dengar itu adalah bukan cerita rekaan, tapi cerita yang benar-benar terjadi. Ceritanya, pada satu hari ada seorang ibu yang nak bersalin, dan pada waktu tu Makcik Zainab bertugas sebagai bidan yang akan menyambut kelahiran bayi. Sebelum pesakit dan juga bidan dibawa masuk ke dalam bilik bersalin, ada beberapa orang staf lelaki dan juga nurse menyorok dekat dalam bilik bersalin tu. Mereka semua menyorok dekat-dekat kawasan almari lah macam tu untuk mengelakkan daripada Makcik Zainab nampak dan untuk melihat sebenarnya apa yang berlaku. Ini yang diceritakan semula lah. Jadi apa yang mereka saksikan adalah sewaktu perempuan tu cuba untuk meneran keluarkan bayi, dengan rakusnya Makcik Zainab tu bila dia nampak kepala bayi tu dah terkeluar, dia pergi tekan perut ibu tu sampaikan darah memancut-mancut keluar. Abang minta maaf kalau cerita abang lepas ni agak menakutkan. Dan Makcik Zainab akan hirup semua darah-darah yang ada. Selepas bayi tu keluar, benda pertama yang abang pula lawyer betul. Benda pertama yang Makcik Zainab buat adalah dia akan ratah uri bayi itu. Dan bayi itu dibiarkan tergeletak dekat tepi ibunya dalam keadaan ibunya yang lemah. Selepas Makcik Zainab gigit-gigit uri itu, Makcik Zainab akan hirup darah-darah yang ada. Ya Allah, kembang teka abang cerita benda ni. Dia akan hirup darah-darah yang ada. Sebelum sempat dia buat tindakan yang lebih menakutkan, semua staf-staf yang menyorok dekat belakang almari keluar daripada tempat persembunyian dan mereka menangkap Makcik Zainab. Mereka nak serahkan Makcik Zainab kepada pihak polis. Tapi ibu tu dalam keadaan selamat. Dan mereka tak sangguplah, kesian jugalah nak tuduh orang tua buat perkara-perkara macam tu. Jadi atas daripada apa yang berlaku sebagai saksi-saksi, Makcik Zainab telah dibuang daripada menjadi bidan dekat hospital tu. Dan ini berlaku kisah benar dekat satu hospital di satu daerah di negeri Johor. Cuma tadi abang letak tangkap, ingatkan nak memudahkan penceritaan, tapi rupanya tak payah letak tangkap pun mudah juga cerita. Cumanya bila abang dapat cerita ni, takkan abang kembang-kembang baca. Sebabnya tak terbayang macam mana seorang makcik boleh hirup semua darah dan gigit uri-uri. Abang ni dah ada kembang-kembang tekak cerita ni. Jadi cerita ni berlaku pada tahun 79, di antara 78 dengan 79. Dan kalau siapa-siapa tahu cerita ni, bolehlah kongsi-kongsikan yang mengatakan cerita ni adalah cerita benar. Abang tak boleh bagi tahu kat mana daerahnya sebab mungkin Makcik Zainab tu masih lagi ada keturunannya, masih lagi ada anak cucunya. Kita tak naklah buat cerita atau tersampaikan cerita yang salah. Yang dah berlaku biarkan, tapi dijadikan sebagai iktibar. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seseorang yang bernama Puan Lee. Dia ni adalah anti makcik Cina lah. Puan Lee ni ada berketurunan Cina. Berlaku pada tahun 1940-an. Tapi sebenarnya, dan dibanting. Dan sebenarnya ini adalah bukan kisah daripada Puan Lee. Cerita ni berlaku pada zaman atuk Puan Lee masih lagi muda. Pada waktu tu, 1940-an. Banyak lagi komunis-komunis yang bermaharajalela dekat kawasan Banting Selangor. Jadi kebanyakan daripada orang pada waktu tu, bila sampai je waktu maghrib, mereka semua dah tak keluar pada rumah sebab takut dengan ancaman komunis.
Jadi kebanyakan daripada orang semua bila maghrib je, masuk waktu maghrib semua orang duduk dalam rumah. Mereka semua tahu yang pihak komunis ni memang tak suka dengan Cina-Cina. Tapi yang menjadi dasar kepada cerita ni ialah walaupun kebanyakan kebanyakan daripada orang-orang pada waktu tu di kawasan Banting tak keluar bila masuk waktu maghrib, tapi golongan bapa-bapa masih lagi berkeliaran pada waktu malam. Kerananya bila sampai je waktu malam, golongan bapa-bapa bangsa Cina, orang-orang Cina ni akan berkumpul dekat satu dewan perniagaan yang terletak di Pekan Banting. Waktu tu Pekan Banting kecil je, bukan pekan besar macam sekarang. Dekat situ mereka akan berkumpul, berborak-borak, bergurau senda, menghilangkan stres, penat bekerja, dan ada juga yang main mahjong. Pada masa yang sama mereka gunakan mahjong tu untuk berjudi, dapatkan keuntungan lebih. Mana tahu berjudi malam tu dapat untung lebih, besok boleh makan udang, beli macam-macam untuk anak bini kan. Sebab ekonomi pada waktu tu kan susah. Jadi itulah salah satu caranya mereka nak tambahkan ekonomi ataupun untuk rasa macam bergaul bersama kawan-kawan. Dari sehari ke sehari, daripada seorang tambah dua orang, lama-lama ramailah orang-orang bapak-bapak Cina ni yang berkumpul dekat dewan perniagaan tu. Daripada satu meja main mahjong jadi 3-4 meja main mahjong. Dah benda ni jadi heboh lah ceritanya. Semua bapak-bapak keluar pada waktu malam main mahjong. Tapi kebanyakan daripada ibu-ibu suri-suri rumah yang duduk dekat rumah, mereka dah tak heran lah sebab dia kata suaminya bukan ke mana-mana, pergi main mahjong je. Okey. Tengah-tengah diorang main mahjong pada satu malam tu, tiba-tiba tempat dewan perniagaan tu diserang oleh komunis. Ada beberapa orang komunis masuk ke dalam dewan perniagaan dan diorang mencari seseorang yang bernama Aheng, yang bernama Aheng. Jadi waktu tu diorang geledah, akhirnya diorang jumpa Aheng dekat dalam dewan perniagaan tu. Waktu tu Aheng tengah menyorok dekat dalam almari. Kebanyakan orang yang ada dalam tempat kejadian semua tak faham kenapa Aheng dicari oleh pihak komunis. Dan selepas Aheng ditangkap, ada beberapa orang yang ada dekat dalam dewan tu tanya, kenapa korang semua tangkap Aheng? Dia kata Aheng adalah tali barut British. Dia yang bocorkan rahsia-rahsia tentang pergerakan komunis pada British. Pada waktu tu semua orang senyap. Sebab tak ada orang pun yang berani melawan kerana semua ahli-ahli komunis yang datang menyerang pada malam tu semuanya bersenjata api. Kalau salah cakap kena tembak, matilah. Jadi diorang semua tengok Aheng ni dibawa ke tepi jalan, keluar daripada dewan perniagaan, dibawa agak jauh daripada dewan perniagaan di satu sempang tiga. Dekat situ mereka semua nampak daripada jauh macam mana Aheng dipukul dengan cangkul. Dan akhirnya selepas berlaku pergelutan lebih kurang setengah jam, tiba-tiba diorang semua komunis-komunis tu bergerak meninggalkan Aheng dari dekat sempang tiga. Selepas komunis semua pergi, mereka semua pergi tengok apa yang jadi pada Aheng. Selepas diorang sampai, diorang semua terkejut. Rupanya Aheng dah meninggal dunia. Kepala Aheng betul-betul dicederakan dan banyak darah keluar. Pada waktu tu mana ada hospital yang dekat situ. Bila diorang tengok nadi pun dah tak ada. Jadi diorang betul-betul terkejut dengan apa yang berlaku. Kisah kematian Aheng ni betul-betul tersebar pada malam yang sama. Keluarga dia datang tuntut mayat. Semua orang sedih. Sebab diorang semua tahu Aheng tu adalah orang yang baik. Tapi walaupun Aheng tu pemberi maklumat kepada British, tapi tak adalah jangan sampai dibunuh lah kan. Nak buat macam mana kekejaman komunis pada waktu tu kan. Jadi mereka semua membawa Aheng ke rumah Aheng dan Aheng pun diuruskan. Esok paginya dia dikebumikan di dalam satu kawasan, kalau tak silap abang, kawasan ladang getah dekat kawasan Banting. Jadi cerita Aheng tu pun tamat dekat situ. Semua orang tak berani nak bertanya-tanya lagi tentang Aheng sebab cerita tentang Aheng ada kaitan dengan komunis. Takut-takut nanti kalau tersalah tanya, komunis cari dia orang pula. Pada satu hari, selang seminggu daripada tu, ada seorang lelaki yang memang suka sangat berjudi. Datang dekat situ berjudi. Aktiviti berjudi walaupun ada kematian Aheng tetap juga berjalan seperti biasa.
Jadi pada satu malam tu Acong, kita namanya yang kedua ni Acong. Acong ni adalah seorang peniaga dan dia pun datanglah kat Dewan Perniagaan. Dia datang tu dengan naik basikal. Di waktu tu tak ada lagi lampu picit. Yang ada pun lampu gas letakkan dekat depan basikal dan itulah dijadikan lampu untuk perjalanan. Kan sebab nak keluar waktu malam, itu je lah lampunya. Bila sampai kat Dewan Perniagaan, Acong ni keluarkan banyak duit dan dia pun bertaruh lah. Main mahjong tu bertaruh. Tapi malam tu dia punya nasib tak berapa baik. Dia kalah semua duit dia. Jadi dia rasa macam kecewa sangat. Lepas dah habis main mahjong tu, si Acong ni pun balik lah. Nak jadi cerita, rumah Acong ni, kalau dia balik, dia perlu melalui Sempang 3 yang mana tempat Aheng dibunuh. Waktu tu dalam fikiran dia memang dah tak fikir tentang hantu. Sebab dia fikir tentang berapa banyak dia rugi pada hari tu. Tengah-tengah dia bawa basikal, lalu dekat Sempang 3 tu, tiba-tiba dia nampak daripada jauh, dia nampak Aheng. Waktu tu dia tak ingat tau. Dia tak ingat yang itu dah mati, dah meninggal. Jadi dia tengok, oh Aheng. Dia pun berhentilah dekat depan Aheng tu. Kau buat apa kat sini? Dia kata. Aheng tu boleh cakap macam ni. Aku sebenarnya nak balik Acong. Tapi jalan dekat depan rumah aku tu gelap. Dan rumah aku gelap sekarang ni. Boleh tak aku nak pinjam lampu gas daripada engkau? Jadi yang si Acong ni pun tak terfikir yang dia bercakap tu dengan benda yang bukan manusia. Dia pun kata, alah kesiannya kau. Tak boleh balik, lampu kau gelap, kesiannya. Jalan pula gelap. Nyah, ambil lah. Aku ni ada lampu ni. Ambil lampu ni. Kau gunakanlah lampu ni. Mula-mula si Aheng ni kata tak nak. Dia tak nak lampu tu. Nanti kau tak ada cahaya pula nak mengayuh basikal. Tak apa. Ambil lah. Aku kesian kalau rumah kau, anak kau kan kecil-kecil. Dia kata, aku kesian kalau rumah kau gelap. Waktu si Acong bagikan lampu tu pada Aheng, dia tersentuh tangan Aheng. Pada waktu tu baru dia perasan yang dia berhadapan dengan seseorang yang dah meninggal. Sebab dia pegang tangan Aheng betul-betul sejuk macam air batu. Dan dia terus cakap, Aheng, bukan kau dah mati ke? Aheng pun senyum. Waktu tu dia memang tak berlengah-lengah naik atas basikal. Dia berkayuh sampai dekat rumah. Dia sampai kat rumah, dia cerita dekat orang rumah dia cerita. Dan bila dia bercerita tu agaknya riuh sangat. Jiran-jiran tetangga pun dengar lah. Jiran pun tetangga pun datang lah. Waktu tu lebih kurang pukul 10-11 malam. Bila jiran tetangga datang, cerita tu tersebar. Jadi cerita tentang roh Aheng keluar selepas kematian betul-betul heboh pada waktu tu. Semua orang Banting tahu. Jadi pada malam tu diorang semua dah kecoh. Cerita tu satu malam je boleh terkecoh tau. Kecoh semua orang. Jadi bila besok pagi, diorang berpakat nak pergi ke Kubur Aheng. Kubur Aheng ni sebenarnya terletak agak jauh daripada kawasan penempatan orang. Dalam kebun kelapa, kebun getah. Jadi bila besok pagi, diorang semua datang ramai-ramai ni. Satu kawasan kampung tu ramai-ramai datang bergarak-garak ni nak pergi ke Kubur Aheng. Sampai dekat Kubur Aheng, semua orang terkejut. Sebab diorang nampak di atas Kubur Aheng ada lampu Acong. Jadi dengan kata lain, Acong tak tipu. Mana mungkin Acong akan pergi ke Kubur Aheng malam-malam hanya untuk letakkan lampu. Sebab benda tu bahaya. Jauh ke dalam kebun, takut apa-apa berlaku kan. Kerompakan ke, komunis ke, bahaya. Jadi memang betul lah apa yang Acong ceritakan tu memang betul-betul terjadi. Bukan cerita yang direka-reka. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hari ini tiga-tiga cerita abang rasa seronok betul sampaikan. Sesuatu benda yang belum pernah lagi abang dengar dan belum pernah lagi abang sampaikan. Pengalaman yang cukup luar biasa. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, hari ini tak ada wish birthday. Abang kumpul-kumpul biar banyak sikit wish birthday, nanti baru beritahu pada video akan datang. Dan sebelum abang tamatkan cerita, bagi siapa-siapa yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang buat jualan dan abang letakkan link dalam setiap video. Bawah setiap video abang, bolehlah tekan dekat link tu untuk dapatkan barang-barang jualan abang, mana-mana yang nak rasa sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang berjaya menghasilkan satu lagi ubat tidur.